Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel yang serba simple dan spontan, channel Malaysian Respond. Oke saudara-saudara, yang berhormat MP Hulu Langat daripada Parti Amanah Nasional PAN, YB Sani Hamzan. Beliau merupakan salah seorang anggota parlimen yang paling lantang. Jika ada sesi perdebatan atau perbahasan di parlimen, beliau merupakan seorang wakil rakyat yang cukup menarik untuk kita perhatikan cara beliau berinteraksi dengan ahli-ahli parlimen yang lainnya. Mungkin daripada kelantangan beliau berkata-kata di Dewan Rakyat ini ataupun di Dewan Undangan Negeri Selangor, kerana beliau juga merupakan seorang adun, maka beliau sering diundang untuk berucap di majlis-majlis ceramah jelajah madani. Apatah lagi PAN ini di kalangan parti-parti komponen Pakatan Harapan dan parti-parti yang ada dalam gabungan PHBN merupakan parti yang paling kanan daripada aspek keislamannya. Kita tahu sejarah PAN itu sendiri pun memang berasal daripada Parti Islam Se-Malaysia ataupun PAS. Tetapi apabila tim Erdogan pada ketika itu yang diketuai oleh Presiden PAN sekarang, Tuan Haji Muhammad Sabu, kalah, maka tertubuhlah PAN. Bukan sebagai sebuah parti serpihan, tetapi pecahan daripada keputusan pemilihan PAS pada ketika itu. Okey saudara-saudara, walaupun di dalam PAN ada Tuan Presiden mereka sendiri, iaitu Tuan Muhammad Sabu, kemudian ada MP Kuala Selangor, iaitu Dr. Zulkifli Ahmad, ada Menteri KPDN KK Salahuddin Ayub, tetapi yang paling popular kalau berucap sehingga sering dijemput ke ceramah-ceramah ini tidak lain tidak bukan merupakan YB Sani, MP Hulu Langat. Okey, jadi saudara-saudara, saya tidak akan menyanggah atau menyangkal ucapan ataupun hujah yang beliau kemukakan di Dewan. Tetapi saya hanya mau mengulas beberapa siri ucapan yang hampir-hampir sama nadanya di setiap kali beliau berucap di ceramah-ceramah jelajah madani. Okey, saudara-saudara jangan keliru. Saya tidak akan menyangkal ucapan beliau yang sangat terkenal itu di lobi parlimen apabila beliau mengatakan bahawa ini kerajaan kami, suka hati kami lah. Okey, walaupun ucapan berkenaan salah, kerana Pakatan Harapan, ini bukan kerajaan mereka, ini bukan kerajaan Pakatan Harapan, kerana Pakatan Harapan tidak menang, cuma dapat 84 kerusi, tapi tidak apalah, kita tolak tepi itu hal. Yang terpenting adalah isi ucapan yang sering diucapkan oleh YB Sani Hamzan di majlis-majlis ceramah, iaitu yang menyentuh tentang isu tidak terancamnya Islam menurut beliau. Okey, sebelumnya saudara-saudara, konten saya ini tidak akan berunsur 3R saudara-saudara ya, karena yang kita bahas ini ucapan. Kita tidak memberikan pendapat ataupun tidak mau menebarkan sesuatu yang baru, tapi kita cuma mengulas isi ucapan. Okey, jadi bagaimana bunyi ucapan daripada YB Sani? Untuk menandakan bahawa, mengatakan bahawa Islam tidak terancam. Contohnya, beliau berkata, sudah adakah masjid-masjid di Selangor atau negara kita di bawah Pakatan Harapan yang dirobohkan, yang ditutup? Sudah adakah umat Islam yang dimurtadkan? Sudah adakah perkawinan sejenis di kalangan sesama jenis, sama jantina, dan macam-macam lagi. Okey YB, saya sangat tertarik dengan isi ucapan berkenaan. Ada dua hal di sini. Pertama sekali, sudah tentulah jika ada pihak yang tidak mau melihat syiar Islam ditegakkan, sudah tentulah mereka tidak akan menampakkannya secara terang-terangan. Kalau hal berkenaan kelihatan dengan terang, maka kita tidak khawatir sama sekali. Karena kita boleh mencegah, kita boleh bertindak, ataupun kita boleh melakukan musyawarah yang sewajarnya. Sudah tentu hal ini tidak terjadi. Lagipun, kalau kita lihat kepada perlembagaan negara kita Malaysia, Islam itu adalah agama resmi persekutuan. Okey? Satu. Kedua, kita ada ketua agama Islam itu sendiri yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Jadi, pihak-pihak yang mau melihat syiar Islam tidak ditegakkan ataupun mereka tidak mau syiar Islam ini terus-menerus orang cakap ini berkembang, maka mereka tidak akan melakukan gerakan secara terang-terangan. Tidak ada orang yang bodoh buat hal begitu bila sudah terang-terang pula ada hambatan-hambatan di hadapan mereka. Tetapi saudara-saudara, yang kita khawatirkan di sini adalah akan adanya gerakan-gerakan yang tidak kelihatan. Yang separuh kelihatan sudah ada. Contohnya
Apa yang berlaku semalam di Masjid Al-Taufikiyah di Taman Pinggiran Senawang di Negeri Sembilan, apabila segerombolan pemuda daripada Perikatan Nasional yang memakai baju Perikatan Nasional telah pun dilarang daripada melakukan solat berjamaah di masjid berkenaan. Nampak saudara-saudara. Dan daripada laporan yang kita terima, wallahu alam, kita tidak tahu juga, kononnya Kariah masjid berkenaan dikuasai oleh orang-orang daripada Pakatan Harapan. Kemudian saudara-saudara, di Pulau Pinang sudah ada perkawinan sejenis sama jantina, perempuan dengan perempuan, dan ianya membabitkan seorang bekas ahli politik, bekas adun lagi daripada parti DAP, bekas setiausaha kepada Lim Guan Eng. Dan kalau kita lihat isu yang lebih besar skopnya seperti isu kalimat Allah, isu yang masih diperbicarakan di mahkamah, ditarik balik oleh pihak kerajaan, kemudian diberikan pula 2 set pelaksanaannya, yaitu di Semenanjung tidak diperbolehkan sama sekali, di Sabah Sarawak yang juga ada umat Islam di negara-negara berkenaan diperbolehkan atau dikecualikan. Jadi nampak di mana suara pemimpin PAN yang lain. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama, yaitu kita tidak khawatir tentang isu yang kita akan nampak. Memang tidak ada orang robohkan masjid, tidak ada orang terang-terangan kawin sesama jenis di antara umat Islam itu sendiri. Tapi bagaimana hal ini lebih berbahaya kalau ianya dilakukan secara senyap. Karena apa? Karena ianya akan membabitkan ideologi. Karena ianya akan membabitkan fahaman politik. Karena ianya bakal menghakis akidah secara senyap. Ini yang kita takutkan, wahai YB Sani. Ya. Karena apa saudara-saudara ya? Kalau ianya sudah membabitkan isu ideologi, dan kita faham Pakatan Harapan sangat condong atau cenderung kepada ideologi liberalisme, maka ianya sudah tidak dapat kita bendung lagi. Yang kedua, memandangkan YB ini seorang yang sangat populer, terkenal dengan suara serak-serak basah dan lantang, sama ada di parlimen, di lobi parlimen, di pentas-pentas, di kemah-kemah, maka kita takut umat Islam lainnya yang mendengar, khususnya penyokong-penyokong Pakatan Harapan, yang mendengar akan hal ini, maka mereka akan percaya dan kita akan leka bahwa kita tidak terancam. Ini yang kita khawatiri. Jadi apabila kita leka, merasa tidak terancam, kita berada dalam comfort zone atau zone selesa, maka apabila dakwah secara halus dijalankan, kita sudah terlambat, tidak boleh buat apa-apa lagi. Jadi ini sajalah yang mau saya sampaikan di sini saudara-saudara. Saya tidak mau perpanjangkan, takut disalah anggap. Tapi saya jelaskan tadi, ini bukan isu 3R karena kita hanya mengupas ucapan yang saya anggap betul, tetapi tidak nampak isu yang lebih dalam di dalamnya. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.